Ya. Okey, yang kedua dapat mengelakkan serangan jantung dan angin ahmad. Kita tahu angin ahmad itu ialah stroke, ya, kata lain ialah stroke, ya. Satu kajian mendapati mereka yang mengikuti garis panduan pemakanan yang disarankan oleh Jabatan Pertanian Amerika Syarikat mengalami 28%, ya, dan 14% pengurangan risiko terhadap serangan jantung dan stroke berbanding mereka yang tidak mengikuti garis panduan itu, ya. Jadi cuba kita tengok balik piramid makanan tadi, ya. Maknanya kita perlu kembali ke asal, makanlah makanan yang disarankan dalam piramid makanan itu, ya. Okey, kemudian yang ketiga kita dapat mengelakkan lebihan kolesterol, ya, dalam badan. Kurang pengambilan lemak, ya, kurang pengambilan lemak, terutama lemak tepung, ya. Lemak tepung ni adalah lemak yang tersimpan di dalam tubuh badan kita, ya, dan akan merendahkan risiko mengalami lebihan kolesterol di dalam darah, sekaligus risiko terhadap penyakit jantung, koronari. Ya, untuk maklumat anda, untuk pengajaran juga, ya, pengajaran untuk anda, pengajaran untuk cikgu sendiri, ya. Jangan stres, ini perkongsian ilmu, ya. Okey, mari kita sama-sama, ya, mari kita sama-sama amalkan, ya. Rasanya masih belum terlambat, kita amalkan gaya pemakanan hidup sehat, kita ambillah makanan yang berkhasiat, ya. Elakkanlah makan makanan yang kurang berkhasiat seperti makan makanan yang berlemak, ya, berminyak, ya, makan makanan yang coklat berlebih-lebihan, ya. Okey, kemudian, ya, pengambilan makanan yang sihat ini juga sebenarnya mengurangkan tekanan darah tinggi, hipertensi, ya, tekanan darah tinggi. Dikatakan mengambil makanan yang sihat ini dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Belajar okey ke ni? Okey. Okey ke tidak ni? Okey. Macam stres saja, jangan stres sayang, ya. Kita ni berkongsi ilmu, ya, bukan berkongsi apa-apa, berkongsi ilmu, ya. Okey, dikatakan mengambil banyak buah-buahan, ya. Saya cuba tengok tadi piramid makanan, ya. Kita ambil piramid makanan tadi, ya, mengambil banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. 8 hingga 10 hidangan, diikuti diet rendah lemak dan mengambil produk ternusu, ya, 3 hidangan sehari, boleh mengurangkan risiko tekanan darah tinggi dan merendahkan tekanan darah rendah, sekaligus mengurangkan risiko terhadap penyakit jantung koronari, ya. Untuk makluman anda, tekanan darah ini kalau kamu tengok, ya, biasa kamu tengok, ya, kawan-kawan kamu, ya, atau sahabat-sahabat kamu atau rakan-rakan di sekeliling kita yang suka marah, ya. Yang suka marah, jangan buat mereka marah, ya, sebab itu boleh mengundang penyakit darah tinggi, ya. Okey, senyum pula, ya. Sebab kalau suka marah ialah, ya, kalau hari-hari marah darah tinggi lagi, ya. Okey, dan sebelum cikgu teruskan, ya, bagaimana kita nak mendapatkan diet yang seimbang, ya, dalam pemakanan gaya hidup sihat ni, makanan berkhasiat ni. Okey, ada apa-apa respon? Ya, ada apa-apa respon? Senyap sejaya, jangan stres sayang, ya. Okey, siapa yang gembira hari ni? Sebelum cikgu teruskan, siapa yang happy hari gembira hari ni? Angkat tangan. Okey, angkat tangan. Wah, macam mana yang tidak gembira hari ni, ya? Rasa-rasanya selepas ni bolehlah mengamalkan pengambilan makanan berkhasiat, ya. Okay, jadi seterusnya kita lihat tips diet seimbang, ya. Di hadapan saya cikgu tunjukkan tips diet seimbang, ya. Yang pertama sekali ialah banyakkan makanan yang berbuah, ya. Cikgu tahu di pasaran sana buah-buahan sangatlah mahal, kan, tapi apa salahnya kita korbankan sedikit, ya, peruntukan untuk membeli buah-buahan di sana lah. Ya, sangat bagus untuk kesihatan, ya. Kalau nak kira, memang banyak sebenarnya buah yang sedap lagi berkhasiat, ya. Contohnya buah apple, nanas dan sebagainya, ya. Jadi selepas ni kita banyak-banyakkanlah makan buah-buahan, ya. Okey, yang seterusnya banyakkan juga memakan makanan kekacang, ya, jenis kekacang, ya. Tidak kisahlah kacang hijau, kacang tanah, ya, dan kacang soya, ya, jenis kekacang yang lain lah. Okey, belakang boleh dengar? Belakang boleh dengar, ya. Okey, seterusnya banyakkan minum air. Ini untuk diri cikgu juga sendirilah, ya. Kalau sebelum ni mungkin kita kurang mengambil air, ya. Selepas ini dalam cuaca yang panas ini kita perlu, ya, kita perlu mengambil ataupun meminum banyak air. Berapa gelas satu hari agak-agaknya ni? Okey, siapa yang minum 8 gelas sehari di sini?
Ya. Siapa yang minum 8 gelas sehari di sini? Okeylah tu ya, alhamdulillah. Ya, selepas ni mana-mana pelajar termasuk cikgu sendiri ya, kalau kita mulakan ya, kita mulakan mengambil air putih, bukan air manis dan sebagainya, air putih 8 gelas sehari lah ukurannya ya, dan juga kurangkan makanan yang bergula ya, ada peribahasa tu ya. Tambahkan apa? Tambahkan manis dalam minuman ya. Kurangkan gula dalam minuman ya. Kurangkan gula dalam minuman ya. Okey, yang seterusnya cikgu tahu hari-hari kamu menikmati makanan yang lazat, betul? Betul. Ya. Cikgu tengok banyak ya gerai-gerai makanan di luar sana menyajikan makanan yang lazat-lazat. Okey, belajar dengar sini. Belajar dengar sini, bukan uputan tapi peringatan bersama ya. Selepas ni kita cuba kurangkan pengambilan garam dalam makanan. Tadi gula ya, sekarang garam. Ya, garam dalam makanan. Mungkin pada usia kamu ini belum nampak kesannya ya, sebab kamu aktif. Ya, mungkin aktif bersukan dan sebagainya, tapi di usia-usia di ambang usia cikgu ini kesan ke atas pengambilan makanan yang kurang berkhasiat itu baru kita akan dapat rasa. Jadi cikgu ingatkan diri cikgu sendiri ya, kita ingatkan bersama-sama ya, agar kita sentiasa hidup sihat. Okey, jadi dengan maklumat yang terakhir itu, kurangkan garam dalam gula itu sebenarnya itu adalah tips yang terakhir dari cikgu ya. Dan kita tengok balik ini adalah gambar jantung ya, inilah gambar jantung kita ya. Salah satunya tadi, kalau kita tidak makan makanan yang sihat boleh menjejaskan jantung kita ya. Dan untuk makluman anda dalam jantung kita ni ada banyak saluran ya, dan cikgu ada pengalaman sendiri ya, bukan cikgu tapi keluarga cikgu ya, mengalami saluran jantung tersumbat ya. Daripada 6 saluran dia ada 5 jantung tersumbat ya. Dan alhamdulillah atas nasihat doktor, beliau telah menjalani pembedahan jantung lah ya. Dan alhamdulillah hari ini beliau dapat hidup dengan sihat ya. Dan pengajaran bagi kita, marilah kita ya sama-sama mencegah ya sebelum terlambat ya. Jadi itu sahaja dari cikgu untuk hari ini. Kalau pelajar ada soalan ya, ataupun ada maklumat yang cikgu sampaikan tadi kurang jelas ya, boleh ajukan, boleh angkat tangan ya. Cikgu akan jawab. InsyaAllah cikgu akan jawab lah ya, setakat mana yang cikgu mampu cikgu cuba ya. Okey ya, siapa tadi yang menjawab ni? Okey, silakan sayang. Okey, soalan anda apa dia? Anda mau sebut nama dulu? Nama saya Siti Saras. Saya ada dengar cikgu, saya ada dengar pernyataan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Okey, Siti Sarah ya. Okey, bagus, terima kasih ya. Bagi tepukan dulu untuk kawan Siti Sarah ya. Dalam banyak-banyak, dalam ramai-ramai kamu ni, Siti Sarah yang berani menjawab. Okey, bagus soalan Siti Sarah ya. Okey, cikgu ulang semula soalannya. Sebelum tu siapa hendak jawab? Ya, sebelum cikgu jawab, siapa hendak cuba jawab soalan tu? Dia kata, cikgu, saya pernah dengar hidup untuk makan ataupun makan untuk hidup. Okey, jadi cikgu tanya dulu. Okey, siapa yang pilih makan untuk hidup? Ya, makan untuk hidup. Berapa ramai? Cuba tengok makan untuk hidup. Okey, angkat tinggi-tinggi, penuh yakin. Kalau orang tak tanya, angkat tinggi-tinggi sayang. Ya, angkat tinggi-tinggi. Okey, hampir 100%, 80%, 90%. Okey, turun tangan. Okey, maka kita tengok. Hidup untuk makan. Ya, yang dia ni hidup untuk makan. Hidup dia untuk makan. Siapa? Wah, bermakna 100% lah tadi ya, makan untuk hidup. Okey, ulasan cikgu ya, pendapat cikgu, pandangan cikgu. Ya, cikgu pun pernah terbaca ya pernyataan makan untuk hidup ataupun hidup untuk makan. Jadi dari cikgu sendiri ya, secara ikhlasnya, secara jujurnya, cikgu memilih makan untuk hidup. Makan untuk hidup ini maksudnya kita mengambil makanan itu dalam kuantiti yang secukupnya, ya, tidak berlebih-lebihan,
sekadar untuk membina tenaga yang membantu, ya, membina tenaga untuk meneruskan kerja-kerja seharian. Ya, ini kerana kalau kita tidak ambil makanan, kita tidak ada tenaga, sayang, ya, kita akan lemah. Ya, jadi cikgu memilih makan untuk hidup. Ya, sekadar cukupnya untuk cikgu meneruskan, ya, aktiviti harian cikgu, ya. Manakala hidup untuk makan ini, bagi pendapat cikgu, ya, dia ini hidup hari-hari hidup, ya, tapi hanya untuk makan sahaja, ya, tanpa memikirkan kesan-kesan lain yang akan timbul, ya. Jadi nampaknya, ya, kalau ada lagi yang tidak menyengal, ya, sebelum cikgu akhiri ceramah cikgu pada pagi ini, ya, di bawah tajuk tadi gaya hidup sihat, pengambilan makanan yang berkhasiat. Ada yang tidak menyengal lagi, ya, ada yang tidak bertanya. Ada yang tidak bertanya? Okey, kalau tidak ada yang tidak bertanya, okey, berapa ramai? Ya, berapa ramai yang dapat maklumat yang cikgu sampaikan ini? Ya, berapa ramai yang dapat maklumat ini? Maksudnya selepas ini dia mengaplikasikan, ya, pengetahuan yang cikgu kongsikan ini sehari-harian. Angkat tangan. Tidak ada juga angkat tangan. Okey, siapa hendak sihat angkat tangan? Saya bersihat. Maknanya fahamlah, ya. Okey, jadi dari cikgu, ya, dari cikgu ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kerana para pelajar yang memberi kerjasama yang baiklah dan memberi perhatiannya. Dan assalamualaikum. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.